Maka hadis-hadis ini dikenali sebagai hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Maka jumlah hadis-hadis hukum ini para ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan jumlah hadis hukum ini ada lebih kurang 500 buah hadis, sebagaimana yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bahawa dalam keseluruhan hadis-hadis Nabi, dalam pelbagai kitab-kitab hadis, sabda-sabda Nabi, hadis yang mengandungi hukum adalah sekitar 500 hadis. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sebagaimana yang disebut daripada Imam Abi Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana yang saya sebutkan tadi terbahagi kepada pelbagai topik. Hadis-hadis Nabi ada yang mengandungi pelajaran akidah, hadis-hadis berkenaan iman, hadis-hadis berkenaan tauhid, hadis-hadis berkenaan dengan perkara-perkara i'tiqad dan masalah ghaib, hadis bercerita pasal jin, hadis bercerita pasal syurga dan neraka dan sebagainya. Dan ada hadis-hadis Nabi SAW yang bercerita tentang perkara-perkara akhlak, perkara-perkara sifat-sifat mulia, perkara-perkara yang disukai, yang disunahkan kepada manusia. Dan di sana yang menjadi topik pada petang ini adalah hadis-hadis hukum. Bahawa dalam hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, beribu-ribu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada baginda SAW, yang sampai kepada kita, ada satu bahagian kajian hadis-hadis Nabi yang dikenali sebagai hadis-hadis hukum, iaitu hadis yang disebut yang memberi isyarat adanya pelajaran-pelajaran hukum di dalamnya yang perlu diterima oleh orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis-hadis hukum diketahui oleh para ulama berdasarkan uslub yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut yang memiliki khasais atau ciri-ciri atau memiliki uslub atau gaya yang berbeza dengan hadis-hadis biasa. Jadi para ulama menetapkan bahawa syarat bagi mereka yang ingin berfatwa, yang ingin mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah, syarat yang paling asas, yang paling awal ialah menguasai bahasa Arab. Ini kerana ayat-ayat Al-Quran dan hadis didatangkan dalam uslub bahasa Arab yang fushah. Dan orang yang memahami bahasa Arab sahaja, hanya mereka yang memahami bahasa Arab dan menguasainya, barulah dapat mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Maka syarat yang paling asas untuk berfatwa ialah menguasai bahasa Arab. Tidak boleh tidak, untuk memahami bahawa hadis-hadis Nabi, adakah ia mengandungi hukum atau hadis ini tidak mengandungi hukum, melainkan memerlukan kepada kemahiran bahasa Arab di samping kemahiran ilmu alat yang lain seperti ilmu usul fiqh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi dan Imam Asy-Syatibi dan lain-lain para ulama tentang ciri-ciri hadis-hadis yang disebut sebagai hadis ahkam, hadis-hadis hukum, bahawa hadis itu mengandungi perintah atau suruhan yang jelas untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang disebut di dalam kaedah usul fiqh al-amru lil wujub. Hadis itu ada fi'il amar, hadis itu membawa uslub perintah yang dikenali oleh para fuqaha dengan satu kaedah al-amru lil wujub. Adanya fi'il amar memberikan gambaran perintah supaya wajib dikerjakan sesuatu perbuatan. Atau hadis itu mengandungi bebanan atau tanggungjawab atau membebankan kepada mukallaf perintah atau kewajipan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Atau hadis itu mengandungi penegasan tentang akibat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan satu perbuatan, atau faedah atau manfaat bagi orang yang melakukan satu perbuatan. Atau hadis itu
di dalamnya ada janji-janji dari Allah dan Rasul, atau hadis itu ada ancaman dari Allah dan Rasul terhadap sesuatu perbuatan dan sesuatu larangan. Maka ini adalah contoh-contoh hadis-hadis yang dikenali sebagai hadis-hadis hukum. Para ulama menyebutkan bahawa di antara ciri-ciri lain hadis-hadis yang dikenali sebagai hadis-hadis hukum, apabila di dalam sesuatu riwayat hadis itu ada diberikan keterangan atau diberikan suatu contoh bahawa Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki sesuatu perkara dilaksanakan, atau Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW mengkehendaki sesuatu perkara ditinggalkan, atau di dalam hadis tersebut mengandungi keputusan ataupun mengandungi perintah seperti wajib, seperti haram, seperti tegahan, seperti celaan, atau hadis tersebut mengandungi ancaman dosa, mengandungi ancaman tuduhan seperti fasik, tuduhan seperti kafir, atau hadis itu memberikan ancaman seperti dibunuh, dipotong tangan, atau hadis itu memberikan janji-janji seperti syurga, seperti pahala bagi orang yang mengerjakannya. Maka ini adalah ciri-ciri yang disebutkan oleh para fuqaha bahawa ia adalah kategori atau bentuk-bentuk yang dikenali sebagai hadis-hadis hukum. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam mempelajari hadis-hadis hukum, perlu saya sebutkan bahawa para ulama berbeza pendapat dalam menetapkan sesuatu hadis, adakah ianya hadis hukum ataupun tidak. Maka justru di kalangan para fuqaha sendiri dan ahli hadis, mereka berbeza tentang jumlah hadis-hadis yang dikenali sebagai hadis hukum. Sebagaimana yang disebutkan tadi, Al-Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 204 Hijrah, beliau berpendapat jumlah hadis-hadis hukum yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW adalah sekitar 500 hadis. Demikian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan anak murid Imam Asy-Syafi'i, berbeza pendapat dengan gurunya. Apabila Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdul Rahman bin Mahdi dan sekelompok ulama-ulama hadis seperti Ishaq bin Rahawayh, yang mana mereka ini, Ishaq bin Rahawayh adalah guru Imam Al-Bukhari, yang mana mereka ini berpendapat hadis-hadis hukum lebih banyak dari 500 hadis. Apabila Imam Ahmad, Imam Abdul Rahman bin Mahdi dan Ishaq bin Rahawayh, dalam riwayat dari mereka mengatakan jumlah hadis-hadis hukum adalah sekitar 800 hadis. Maknanya mereka berpendapat ada lagi 300 hadis tambahan yang tidak dianggap sebagai hadis hukum oleh Imam Syafi'i, mereka anggap ianya hadis hukum. Kemudian Imam Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama yang masyhur, beliau berpendapat jumlah hadis-hadis hukum adalah sekitar 900 hadis. Manakala imam-imam hadis yang lain seperti Imam Abi Daud, Imam Abi Ya'la, mereka berpendapat jumlah hadis-hadis hukum adalah lebih banyak, iaitu sekitar 1000 lebih hadis. Maka di sini apa yang ingin disampaikan ialah para ulama berbeza pendapat tentang jumlah hadis-hadis hukum, kerana ada hadis yang dianggap sebagai hadis hukum oleh seorang ulama atau fuqaha yang lain tidak memandangnya sebagai hadis hukum. Maka kerana itu berlaku perbezaan jumlah bilangan hadis-hadis hukum di sisi mereka. Maka sebab itu, sebagaimana yang disebutkan tadi, secara asasnya mereka bersepakat dengan ciri-ciri hadis-hadis hukum yang kita sebutkan tadi, iaitu hadis itu mengandungi qarinah atau uslub atau gaya yang membawa kepada perintah dan membawa kepada larangan, yang menjadi faktor untuk para mujtahid mengeluarkan hukum. Maka sebab itu, sebahagian ulama ada yang mengatakan bahawa jumlah hadis hukum adalah lebih banyak. Sebagaimana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang masyhur
I'lamul Muwaqi'in menyebutkan bahawa jumlah hadis-hadis hukum ialah sekitar 4,500 hadis. Jadi ada yang berpendapat lebih banyak dari 1,000 hadis. Imam Ibn Qayyim misalnya berpendapat jumlah hadis hukum sampai 4,500 hadis. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat hanya sekitar 500 hadis. Imam Ahmad sekitar 800 hadis, dan riwayat daripada Abi Ya'la dan riwayat dari Abi Daud dan sebagainya, mereka berpendapat sekitar 1,000 atau 1,200 hadis. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa para ulama tidak bersepakat dalam menentukan bilangan hadis-hadis hukum, kerana masing-masing mempunyai pandangan, mempunyai kemampuan atau mempunyai gaya fikir dan penilaian yang berbeza-beza dalam menentukan sesuatu hadis dari Nabi SAW adakah mengandungi hukum ataupun tidak. Maka justru sahabat-sahabat dan anak-anak yang dikasihi sekalian, maka tidak pelik apabila sesuatu ulama mujtahid beramal dengan sesuatu hadis, manakala ulama yang lain tidak beramal dengan hadis tersebut. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya berkenaan hadis larangan menjual kucing. Di dalam hadis Muslim terdapat hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi SAW berkenaan larangan menjual kucing. Sebahagian ulama hadis berpendapat hukum menjual kucing ialah haram, kerana terdapat dalil dari Nabi SAW di dalam hadis yang sahih larangan menjual kucing. Manakala sebahagian fuqaha berpendapat hukum menjual kucing ialah harus, kerana mereka tidak beramal dengan hadis riwayat Muslim tadi, kerana mereka memandang hadis itu bukanlah hadis hukum. Sebaliknya larangan hadis menjual kucing tadi adalah dibawa oleh Imam Muslim di dalam sahihnya sekadar untuk menyokong hadis larangan menjual anjing dan mengambil upah daripada anjing dan babi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bahkan sebahagian ulama-ulama salaf seperti Imam Ibn Sirin, Imam Ibn Mubarak, Taus dan lain-lain, mereka berpendapat harus bagi orang yang menjual dan membeli kucing, kerana ia adalah suci dan tidak najis. Maka justru berlaku perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha di dalam menilai sesuatu hadis, adakah ia mengandungi hukum ataupun tidak dijadikan hukum. Maka sebab itu, bagi orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, kita perlu berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat bahawa hukum atau beramal dengan sesuatu hadis adalah sunnah ataupun wajib, dalam keadaan kita tidak memahami perselisihan yang timbul pada sesuatu hadis. Maka sebab itu adalah tidak wajar seseorang yang baru menuntut dalam pengajian Islam atau menuntut ilmu hadis untuk mengatakan para ulama mujtahid telah menolak hadis atau tidak beramal dengan hadis, atau mengatakan imam-imam mujtahid menyalahi hadis atau menyalahi sunnah, sedangkan kita tidak mengerti atau tidak memahami. Pada hakikatnya mereka tidak beramal dengan hadis tersebut bukanlah kerana sengaja untuk menyelisihi